Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okay, mungkin anda tertunggu-tunggu pagi ni sarapan minda momentum. Tapi tadi saya cakap dengan tim saya, kejap, saya nak ambil masa kejap. Saya sedang mendalami satu benda, satu perkara yang saya rasa okey ni. Kalau saya boleh share benda ni, story ni, mungkin dia akan memberikan satu impact yang sangat besar. Okay, sebab dia dua benda dalam dunia ni. Okay, sama ada kita mendapat impact kesan ataupun dapat efek kesan sampingan. Mana satu yang you all nak? Okay, ada dua benda. Perkataannya lebih kurang impact dan efek. Okay, ataupun side effect. Yang kita nak adalah impactful tu. Impactfulness dia tu. Kita nakkan yang memberikan kesan ataupun benda yang boleh memberikan kita sesuatu yang pengajaran. Sesuatu benda yang baik, positive things. Okay, satu lagi adalah side effect or effect. Kita tak nak benda tu memberikan kesan sampingan. Jadi pagi ni saya tak nak cerita panjang lagi. Saya memang ada satu cerita pagi ni. Okay, siapa nak dengar ni? Kisah tentang what's happened, apa jadi kepada raja dan pengemis. Okay, raja dan pengemis. Tapi dengar sini, saya tak tahu pun you all pernah dengar ke, tak pernah dengar ke. Tapi satu benda yang saya nak cakap, setiap kali kalau saya berikan cerita, saya beri tu benda yang penting bukan ending dia. Semua orang boleh tahu ending. Semua orang tahu apa jadi pada lagu Bangau Oh Bangau. Semua orang dalam Bangau Oh Bangau tu menyalahkan orang, menyalahkan benda. Nasib baiklah ular tu cakap, ular kenapa kau makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Kalau tak mungkin anak kita dah jannam, lagu tu tak habis lagi. Sebab si ular tadi masih lagi menyalahkan orang lain. So, kita berhentilah menyalahkan orang. Yang kena buat tu kita. So, saya nak tanya berapa ramai nak tahu tentang story ni. Berapa ramai yang nak saya berikan dia sarapan minda momentum. Ni namanya double special. Double special, ada telur. Kalau burger. Tapi ini bukan burger saya nak bagi anda. Okay, so pagi ni saya nak berikan anda kisah tu sebab ni penting. Sangat penting. Dan tolong please, tolong dulu tekan butang share. And please tag kawan-kawan anda. So tanpa buang masa saya nak cakap story ni macam dia memberikan satu macam ketukan jugalah kepada saya sendiri. Okay? So ada kisah seorang raja ni, dia dah tua. Okay, dia ni memerintah sebuah negara. So raja ni dah makin lama dia makin tua dan dia memerlukan pengganti dia. Okay, dia memerlukan pengganti. Mak Saleh panggil successor. Okay. So, dia pun macam kempen iklankan ke, kempenkan ke, suka hati korang nak pakai ayat apa, dia cakap dia umumkan kepada seluruh pemuda-pemuda di kampung, di negara tu, siapa kat sini yang kami mencari seorang calon yang akan diinterview sendiri oleh raja tadi. Raja ni yang akan interview mana-mana pemuda. Dia akan tanya soalan dan dia tanya soalan benda-benda yang macam dia nak tengok siapa yang boleh ganti dia. Calon tu dia kata mestilah orang yang macam sangat ada perasaan prihatin, mengasihani rakyat. Dia nak macam tu. Okay, korang ada tak perasan? Korang ada ciri-ciri tu tak? So, ramailah pemuda-pemuda ini yang macam, aku nak cubalah, aku nak try. Okay, manalah tahu kok nasib boleh jadi raja. Jadi, apa yang berlaku adalah semua pemuda ni bersiap sedia untuk nak menjadi calon raja. Termasuklah ada seorang pemuda ni yang miskin, tetapi dia ni adalah seorang yang very hardworking, seorang anak muda yang sangat baik, hardworking, cumanya masalahnya dia miskin. So dia pun sama juga macam semua pemuda di negara tu, dia pun nak pergi interview. Maka Cuma satu je problem dia. Dia kata, alamak aku ni nak pergi interview tapi aku ni tak ada baju yang cantik. Tak ada baju uniform yang macam ni kan. Okay, gurau. Okay. So dia kata aku tak ada baju yang cantik. So dia kata aku rasalah. Mula-mula aku rasa aku kena kerja kuat-kuat. Aku kena kumpul duit beli baju yang elok. Dan aku kena ada bekalan nak pergi ke ibu kota tu. Sebab dia nak pergi interview ni nak kena jumpa raja. So dia rasa macam nak pergi interview mestilah kena pakai elok. Sebab masa yang dia pakai tu baju tu compang-camping, tak cantik. So dia kerja. Duit cukup, dia pun beli baju elok-elok, cantik. Dan dia pun pergi merantau ke ibu kota negara tu.
Siapa nak tahu cerita ni? Siapa lagi nak tahu apa berlaku pada anak muda ni? Dah cukup lah kan? Lusa lah kita sambung Boleh lusa? Lusa boleh? Macam tak ramai nak tahu ni. Macam tak ramai yang ready nak tahu cerita pengajar. Paling penting adalah lesson learn tu apa? Cepat saya nak tahu berapa ramai. Dah tekan butang share ke belum? Allahumma salli ala Muhammad. Okay, dah? Belum? Dah? Bagus. Okay. So, nak saya teruskan? Kalau nak saya teruskan, komen kat situ. Saya nak tahu. Saya nak belajar. So, anak muda ni pun pergilah ke ibu kota. Siaplah dengan bekalan dia. Dia memang dah ready ni nak di interview ni. So, dia pun cari pot. Dia ni kan miskin, mana ada tempat nak hotel apa semua. So, dia duduklah tepi jalan Tiba-tiba datang seorang tua ni. Ada seorang pengemis. Okay, datang seorang pengemis ni. Dalam keadaan masa tu sangat sejuk. Okay, dalam keadaan dia pun tengah lapar. Dia pun datang, dia merayu pada anak muda tu. Dia kata, wahai anak muda, dia kata, aku ni terlampau sejuk, dia kata. Dia siap buat tangan dia macam ni. Tolong aku, wahai orang muda, tolong aku, dia cakap. Okay, satu, aku kesejukan. Kedua, aku sangat lapar. Anak muda ni cakap, alamak, macam mana, apa aku nak bagi Dan dia kesian sangat. Dia terlalu kesian kepada orang tua ni. Dia tanggalkan baju dia. Wahai orang tua, kau pakai baju ni. Dia terpaksa buka bekalan makanan dia yang berapa hari ni, yang dia kena merantau ni. Dia buka makanan tu, dia bagi, dia hulurkan pada pengemis ni. So pengemis tu kata, terima kasih wahai anak muda. Dan pengemis tu pun terus berlalu daripada situ, menghilangkan diri. So dia ni pula, alamak, dia kata, aku ni dah lah besok ada interview. Baju baru dia tadi dah bagi dah kat orang tua tadi. Dia dah bagi, baju tadi dah bagi. Alamak, dia macam nak pergi tak pergi. Nak pergi tak pergi. Macam tu lah. Takkan nak pergi baju buruk macam ni . So dia kata tak apalah. Aku tawakal, aku pergi je lah. So dia pun pergilah. Dia pun pergi ke istana esoknya. Dia pergi ke istana. Dan dia disambut lah. Disambut dengan keadaan baju compang-camping ni. Baju buruk ni. So dia pun dijemput oleh pegawai istana untuk ready interview. So dia pun dibawa masuk ke satu macam apa, kalau istana panggil balai rong istana. So dia pun masuk. Maka datanglah raja ni tadi. Okay. Tiba-tiba dia kata, wahai dia kata raja, aku seperti pernah berjumpa dengan raja sebelum ni. Dia perasan macam, aku macam pernah nampak orang tua ni. So, rupa-rupanya, dia kata, betulkah wahai tuanku? Adakah tuanku yang berpura-pura menjadi pengemis semalam? Ya, dia kata. Akulah tu wahai anak muda. Tapi anak muda ni tanya, kenapa tuanku perlu buat benda tu? Tak, sebab dia kata, kalau aku tak buat benda macam tu, kalau kau datang interview kat aku, dia cakap, kau akan impress aku. Kau akan cuba memberikan gambaran yang terbaik je pada aku. Aku tak nampak benda lain. Tapi bila aku jadi pengemis, aku boleh try, aku boleh cuba. Dan aku nampak kat situ sebenarnya kau adalah calon yang mempunyai ciri-ciri belas kasihan, prihatin, mengasihani orang lain, terutamanya rakyat jelata. Dan engkaulah aku nak pilih sebagai calon raja negara ni. Macam apakah the learning point kat situ? Okay, apa learning point dia? Dari segi aspek bisnes, bukan aspek kita kena melayan orang supaya satu hari nanti kita jadi raja. Tak adalah macam tu. Chance nak jadi raja kat Malaysia ni kau ingat senang. Memang tak ada harapan lah kita. Bukan keturunan kita raja-raja ni. Okay, ni kisah zaman dulu. So, apa yang berlaku adalah dia kata macam ni. Okay, kita ni sebagai seorang manusia, kita ni kena ada orang yang sentiasa memberi tanpa syarat. Saya nak cakap macam tu. Memberi tanpa syarat. Aku kalau tolong dia ni, dia ni bukannya pelanggan aku pun. Alah, aku tengok dia ni bukan. Dia takkan jadi pelanggan aku lah. Takkan mungkin dia jadi pelanggan aku. So, apa hal pula aku nak kena tolong dia? Why? So, dengan sini tuan-tuan, dalam bisnes, kita tidak boleh hanya nak bantu orang, hanya nak memberi sesuatu kepada orang, hanya jika dia ni boleh beri balik pada kita. No. Okay. Sebelum orang tu jadi pelanggan lagi lah,
kita nak memberi kepada dia. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala hadirkan bukan hanya orang tu yang kita tolong. Mungkin Allah Ta'ala hadirkan orang lain. Mungkin asbab kita tolong orang, kita bantu orang, Allah Ta'ala hadirkan lebih ramai pelanggan kepada kita. Memberi tanpa syarat. Mengasihani orang. Nombor 2 adalah bila kita nak mengasihani orang, jangan pilih bulu. Bukanlah pilih bulu ketiak, bulu hidung. Tak, janganlah memilih siapa yang nak ditolong. Hatta yang datang pada kita orang minta sedekah. Yang datang pada kita cleaner. Orang yang datang kita ni adalah orang yang biasa-biasa. Kita tidak boleh melayan diorang berbeza-beza. You faham tak maksud saya? Okay? So, maybe mungkin sebab kita bantu dia, dia cerita kat saudara mara dia dan orang lain maybe tahu tentang, at least tahu tentang story you. Oh, dia ni bagus, dia ni. Dia menyebabkan bila dia berurusan dengan you, jadi urusan tu lebih mudah, senang. Ataupun Allah Ta'ala gantikan balik, hadirkan balik lebih banyak pelanggan pada kita. Ataupun bukan pelanggan je bukan pelanggan saja tuan-tuan. Allah Ta'ala hadirkan kita tim yang bagus, staff yang bagus, staff yang dedicated. Sebab kita tolong orang, sebab kita bantu orang. So Allah Ta'ala bagi kita staff yang bagus, menemukan kita dengan produk atau perkhidmatan yang terbaik, yang bagus, beri manfaat, boleh membantu naikkan bisnes kita, menemukan kita dengan orang-orang yang betul yang boleh yang mengajar kita, kan, yang mungkin guru yang mengajar. Kita ni bila kita nak berjaya, nak sesuatu, mungkin salah satu doa kita adalah, ya Allah, hadirkan aku guru yang bagus, mentor yang bagus, coach yang bagus, trainer yang bagus, yang boleh push aku, yang boleh mengingatkan aku. Manusia tuan-tuan saling memerlukan. So saya nak tanya dengan anda, berapa ramai di kalangan kita yang dah lama berniaga, tidak ada guru, tidak ada bimbingan, menyebabkan bisnes tu lambat untuk nak naik. Ataupun mungkin bisnes tu tak naik-naik. Betul ke betul? Saya pernah mengalami benda tu. Even beberapa hari lepas lah, saya ada pergi main kayak. Okay? Sekarang sukan boleh. Kalau sukan menunggang ke apa, boleh 2 orang. 2 orang je, 2 orang saja dibenarkan untuk mengikut SOP. So saya mainlah kayak berdua lah dengan tim saya kan. Main kayak. Satu benda yang saya belajar kan, dulu saya main kayak ni, saya main belasah je tau. Orang bagi kayak, okey, bagi dia punya pengayuh dia tu, pendayung dia tu, okey, ambil, okey. Asalkan jalan boleh tolak. Tapi saya fikir balik macam penat. Keduanya, kuat angin begini lah. Kuat betul ni, alhamdulillah, syukur. Okey. Kan. Bila saya dayung tu, satu, macam aku dah kayuh laju ni, tenaga dah habis, tangan dah sakit, tapi dia macam tak apa-apa nak pergi sangat. Macam perlahan, slow je. Tapi yang best, bila saya pergi main kayak, ada coach. Bila ada orang yang train, apa yang berlaku adalah, nak tak nanti kalau saya tengah berkayak ni kan, satu hari nanti kita buat satu video nak untuk you all. Macam mana instruktor saya ni, dia adalah jurulatih rekreasi kebangsaan. Macam-macam dia pandai, kuda dia pandai, dan kayak lah, 2 benda. So bila dia cakap, okey macam ni Tuan Sifu, you kena dayung macam ni, pegang macam ni, okey, gunakan sepenuh tenaga daripada mana, pinggang ke atas, satu tarik, satu tolak. So bila dia mendayung, tarik, tolak. Oh, dia instruct saya. Oh, macam tu. Dan saya batuk, serupanya selama ni saya buat benda tu, saya pergi berkayak, aku ingatkan betul. Okey. Rupa-rupanya salah. Patutlah tak apa-apa nak berjalan sangat. Cakap, ya Allah, banyaknya saya buang masa bertahun weh. Lepas tu baru saya tahu beza kayak untuk laut dengan tasik. Yang ni untuk kalau tasik air tenang macam ni. Jadi dia panggil bawah tu hail good, hail good hole. Hail katnya nama bawah dia tu. Ini kalau untuk laut yang macam ni. Okey, saya nampak. So bila dia tunjukkan ni, saya tanya dia macam nak belok. Okey, kalau nak belok buat macam ni. Kalau nak break, macam ni. Tap. Tu break. Saya nampak. Jadi bila saya mula mengayuh, ada guru yang cakap, ada coach yang trainer, yang guide saya pun jalan, walamak weh, laju. Okey, kurang guna tenaga, kita gunakan sikit je dia dah pergi. Dia pergi. So saya fikir balik, samalah dalam bisnes. Bila kita buat benda yang kita tak tahu, kita ingatkan betul. Yo all lah kau buat posting banyak-banyak, penat posting.
Alah, tak ada apa-apa kesan weh. Tak ada apa-apa kesan pun. Kau buat ponet, orang kata menghabiskan boreh je. Tapi tak ada apa-apa. Buat live, tak ada orang tengok. Tak meningkat pun view tu, tak meningkat pun sales. Ya Allah, faham tak saya cakap ni? So, apa yang kita buat tu sia-sia tanpa guru. Tanpa coach yang tunjukkan benda yang betul. Kita ingat kita tekan butang boost sudah betul. Alah, rupanya salah, babe. Buang masa, buang duit, give up pula. Sakit hati lagi. Macam-macam benda, tekanan, pressure. Bila buat benda tak jadi. Jadi, apa kata kalau kita tak tahu tu, dah kita tak tahu. Carilah cikgu. Carilah guru. Come on, ingat balik apa Islam ajar. Islam mengajar kita mencari guru. Guru yang mursyid, yang bijak. Yang berilmu, yang alim atas ilmunya. Bukanlah ilmu, bila sebut alim tu bukanlah bermaksud hanya ilmu agama. Tetapi kalau mereka tu alim dalam marketing, maksudnya dia tahu, dia beramal dengan ilmu tu. Alim dalam bidang kesihatan, dalam kesihatan lah bendanya. Faham tak ni? Jadi kalau anda melihat, saya nak cakap macam ni. Kalau anda melihat, kalau ada guru, ada orang yang memberitahu, ada orang yang push kita dan beritahu benda yang betul, teknik yang betul, menggunakan sedikit tenaga pun kita dah boleh tarik ramai pelanggan. And guru tu ada result, guru tu ada team dia pula yang support. Okay, bukan macam korang sibuk nak komen-komen nak iklan tu dengan iklan, buang masa. Buat orang sakit hati je, pergi orang live buat FB live, kau komen iklan. Kan menyakitkan hati orang. Berkat ke macam tu? Saya nak tanya soalan tu je, berkat ke pergi buat iklan dalam komen? Kamu buang masa benda tu. Saya dulu pernah buat, dulu. Tak berkat satu hal, dibenci satu hal. Orang sakit hati tengok kita buat perangai macam tu. So itu yang saya nak ajar. Kalau you all tak tahu, saya nak jemput. Nak bagi percuma. Nilai dia kami support setiap di kalangan anda. Kalau masuk kelas ni, nilainya RM499. Saya nak bagi tahu apa senjata pemasaran yang betul dalam online yang boleh tarik pelanggan 10 kali ganda insya-Allah. Faham tu? Apa teknik yang betul? Oleh kerana saya nak tunjuk apa yang betul, saya tunjukkan juga apa yang silap, yang salah. Dan saya perlukan bagi anda yang betul-betul. Yang saya nak adalah orang yang dah berniaga. Mungkin anda adalah founder ke, boleh, no problem. Ataupun kalau anda adalah agent ke, stokis, lagi wajib nak kena belajar. Sebab nanti ada barang tak habis. Ambil stok tak habis, sakit hati. Sakit hati weh. Ada barang tak habis, sakit hati. So saya tak nak macam tu. Saya nak you all dapat barang habis. Dapat barang habis dan you dapat untung. Untung banyak mah. Berkat mah insya-Allah dan bantu orang. Macam tadi kita dengan kisah raja. Kita nak bantu seramai yang boleh. Seramai yang kita mampu insya-Allah. Boleh faham tu? Okay, so apa lagi anda yang saya nak tunjukkan adalah apakah trend pemasaran tahun ni? Kan? Dan kebanyakan apa yang saya ajar ni tak ada guna duit lagi. Apa yang saya nak ajar pada hari Sabtu nanti belum lagi pakai duit. Masih lagi gunakan free marketing. Dan even kami support, kami sponsor anda masuk kelas ni nilainya RM499. Tetapi saya dan tim berikan secara percuma. Saya perlukan masa anda berapa lama? Tak lama sebab ni sesi baru yang kita macam baru. Kita nak introduce kepada anda, kita tak nak anda stres banyak sangat fikir. Saya perlukan masa 3 jam. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 habis. Boleh atau tak boleh? Boleh, tapi platform kita akan buka seawal 8 pagi. So macam mana anda nak join? Macam mana nak join sesi ni? Okay, anda boleh pergi ke naktarikpelanggan.com. Okay, kalau anda sakit, saya nak tanya, terutama bagi anda yang sakit hati stok tak habis, sakit hati ejen masih lagi tak bertambah, sakit hati bisnes tu sale tak naik tahap level macam tu je, sakit hati asyik orang call ke, bank ke call minta hutang kau tak boleh nak bayar, kau sakit hati, main sini. Lagi teruk anda sakit hati, lagi tinggilah sepatutnya anda perlu berikan komitmen hadir kelas ni. Nama dia adalah kelas online kan bisnes anda. Online kan bisnes anda dan saya nak anda tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan. So macam mana nak pergi daftar? Saya bagi anda link dia naktarikpelanggan.com. Masuk kat situ, masukkan anda punya nama,
email anda, nombor telefon. Nombor telefon tu jangan lupa tambah plastik. Itu kod negara Malaysia. Sebab kita nak kontak anda. Kita nanti nak senang sikit. Kita nak SMS, nak hubungi, nak remind. Kelas lah hari Sabtu ni. Ni kan tengah cuti. Kita kan dah nak dekat cuti hujung minggu kan, weekend. So apa kata gunakan 3 jam tu. Kalau anda tak nak sangkut 3 tahun lagi. Kalau you tak nak membazir dalam 3 tahun, 365 hari kali 3 dah 1,000 hari lebih. Kalau you terus berterusan buat benda yang salah, you akan rugi banyak duit. Dan 3 tahun yang maybe you buang adalah tak boleh nak dapat balik. Tak boleh dapat semula masa ni. Mana boleh beli masa? So, saya nak seru kepada anda, janganlah buang masa. Jumpa saya hari Sabtu nanti. Ini sekarang ni kita buat setiap hari Sabtu, kelas online kan bisnes anda percuma. Kita bagi pada anda free. Anda je lah memilih sama ada anda nak datang ataupun anda tengok TV atau Netflix yang akan you terpaksa kena bayar bil. And you still ada masalah keuangan yang sangat teruk. Bukan sikit teruknya, sangat kronik. Kronik sangat. Terlalu ramai di saat PKP darurat ni. Terlalu ramai yang ada masalah keuangan yang sangat-sangat kronik. Dan saya nak minta izin daripada anda. Dan anda kena izinkan diri anda, diberi peluang untuk saya bantu anda, insya-Allah. Boleh atau boleh? Saya harap anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya pagi ni. Edisi Sarapan Minda Momentum. Saya harap anda juga dapat sebarkan benda ni. Tolong bagi tahu kawan-kawan, ejen ke, stokis ke, business owner ke, founder ke, sales advisor ke. Bagi tahu dia. Jom kita masuk ke Najat Sadok Sabtu ni. Secara live. And dia adalah percuma. 100% percuma. Ni tak ada bayar apa-apa. Langsung tak ada bayar yuran. Isi nama, email, nombor telefon tu je. Dan komitmen anda hari Sabtu nanti. Keputusan anda hari ini menentukan anda 3 tahun ke 5 tahun ke depan. Salah keputusan sekarang, dah tak boleh buat apa-apa. Okay? Jangan lupa nak tarikpelanggan.com, daftar segera. Saya harap itu dapat membantu anda. Terima kasih banyak untuk pagi ni. And jumpa lagi pada Sarapan Minda setiap pagi 8.30 pagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.